Assalamualaikum dan salam sejahtera. Soalan, adakah dibolehkan curi nafas ketika membaca Al-Quran? Jawapan, nama pun curi nafas. Mencuri ini tidak boleh, begitu juga ketika membaca Al-Quran. Saya berikan 3 hujah untuk kita fahami. Pertama, membaca Al-Quran ada teknik khasnya. Ilmu membaca Al-Quran dari teknik terkecil hingga terbesar telah disusun kemas dalam 2 ilmu iaitu qiraat dan tajuk. Kedua-dua ilmu ini bukannya berasal dari rekaan ulama, mereka tidak menciptanya apatah lagi mengada-adakannya. Jika kita mahukan dalil dalam bentuk hadis, ia sukar ditemui kerana satu sebab. Yang kita perlu faham, bacaan Al-Quran adalah suara. Maknanya, hadis berkenaan cara Rasul membaca Al-Quran adalah melalui suara. Bacaan Al-Quran Rasul sendiri. Ia wujud bukan dalam bentuk bertulis seperti Sahih Bukhari Muslim, tetapi disampaikan melalui teknik talaki dan musyafahah. Rasul ajar sahabat baca Al-Quran, lalu para sahabat turuti. Kedua, dalam 10 qiraat Al-Quran yang bertahap mutawatir dari Rasulullah SAW, tiada satu pun qiraat yang mengamalkan bacaan Al-Quran secara mencuri nafas. Maknanya, jika bacaan ini tiada dalam mana-mana qiraat, ia menjadi bukti bahawa Rasulullah SAW tidak pernah amalkan bacaan Al-Quran secara mencuri nafas. Rasul tidak pernah mengajar pada para sahabat membaca Al-Quran secara curi nafas. Ketiga, kita perlu faham konsep membaca Al-Quran secara mencuri nafas menyalahi peraturan bacaan Al-Quran sebenar. Ini kerana perbuatan mencuri nafas itu bermaksud kita sedang berhenti dan menyambung bacaan secara sesuka hati. Kita tidak perasan ketika melakukannya, ada hukum tajwid yang dilanggar, ada sifat huruf yang tidak sempurna, ada idgham, mad dan ikhfa yang akan gugur. Masalah ini yang hendak dielakkan. Di dalam kitab karangan ulama agung qiraat iaitu Imam Al-Ghazali, dalam kitabnya An-Nashr fi Qiraati Al-Ashar, menukilkan pandangan khas berkenaan perkara ini yang bermaksud sementara seorang pembaca Al-Quran tidak mungkin menghabiskan bacaan satu surah atau kisah atau sesetengah ayat panjang dalam satu nafas, mereka dilarang untuk menambil nafas di tengah bacaan dalam keadaan wasal, yakni bacaan sambung. Wajib baginya ketika itu untuk memilih sama ada mewakafkan bacaan untuk mengambil nafas baru atau berhenti sebentar untuk berehat sehingga nafas benar-benar teratur. Kemudian barulah teruskan bacaan. Hal ini untuk menjaga kefahaman, menjelaskan mukjizat Al-Quran dan agar pembaca berjaya menemui tujuan bacaannya. Ringkasnya, membaca Al-Quran bukan seperti membaca novel, surat khabar atau buku cerita. Ia adalah kitab agung. Ia adalah himpunan kalam Allah kita. Maka bacalah ia sesempurna mungkin, sama seperti ia diturunkan. Jangan lupa tekan butang subscribe dan butang loceng. Terima kasih.